Hosea, Hosea bab 1. Inilah firman Tuhan yang turun kepada Hosea, anak Beri, pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman pemerintahan Yerobeam, anak Yoas, raja Israel. Apabila Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Dia berfirman kepada Hosea, "Pergilah, peristerilah seorang perempuan lacur dan milikilah anak-anak pelacur, kerana luar biasa besarnya pelacuran penduduk negeri ini dengan meninggalkan Tuhan." Maka pergilah dia memperistri Gomer, anak perempuan Diblaim. Perempuan itu pun mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki baginya. Firman Tuhan kepada Hosea, "Namailah dia Yizriel, kerana tidak lama lagi aku akan membalas penumpahan darah di Yizriel kepada keturunan kaum Yehu, dan aku akan mengakhiri kerajaan keturunan kaum Israel. Pada hari itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak perempuan. Firman Tuhan kepada Hosea, "Namailah dia Lo Ruhamah, kerana aku tidak akan mengasihani keturunan kaum Israel lagi, sehingga aku sudi mengampuni mereka. Tetapi aku akan mengasihani keturunan kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku tidak akan menyelamatkan mereka dengan busur panah, dengan pedang, dengan peperangan, dengan kuda, atau dengan pasukan berkuda." Setelah Lo Ruhama bercerai susu, perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Firman Tuhan, "Namailah dia Lo Ami, kerana kamu bukan umatku, dan aku tidak mahu menjadi Allahmu. Namun demikian, jumlah orang Israel kelak akan seperti pasir laut, yang tidak dapat disukat atau dihitung. Nanti di tempat dikatakan kepada mereka, 'Kamu bukan umatku,' di situ akan dikatakan kepada mereka, 'Kamulah anak-anak Allah yang hidup.' Bani Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat seorang pemimpin atas mereka. Mereka akan keluar dari negeri ini, kerana hebatlah kelak hari Yizreel itu." Hosea bab 2. Sebutlah saudara-saudara lelakimu, Ami, dan saudara-saudara perempuanmu, Ruhama. "Merayulah, merayulah supaya ibumu berubah, kerana dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Biarlah dia menjauhkan pelacurannya daripada mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Jangan sampai aku melucuti pakaiannya sehingga dia telanjang dan membiarkannya seperti pada hari dia dilahirkan. Aku juga akan menjadikan dia seperti gurun dan membuat dia seperti tanah gersang. Akan kubiarkan dia mati dengan rasa dahaga. Tiada belas kasihanku atas anak-anaknya, kerana mereka anak pelacuran. Ibu mereka telah bersundal, perbuatan dia yang mengandung mereka sememangnya mengaibkan. Katanya, 'Aku hendak mengikuti kekasih-kekasihku yang menyediakan rotiku dan airku, bulu dombaku dan kain ramiku, minyakku dan minumanku.' Oleh sebab itu, sesungguhnya aku akan memagari jalannya dengan duri dan membangunkan tembok untuk menyekatnya, sehingga dia tidak dapat menemukan jalannya. Dia akan mengejar kekasih-kekasihnya, tetapi tidak dapat menyusul mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak dapat menemui mereka. Kemudian dia akan berkata, 'Aku mahu kembali kepada suamiku yang pertama, kerana dahulu keadaanku lebih baik daripada sekarang.' Dia tidak sedar bahawa akulah yang mengurniakan kepadanya gandum, air anggur dan minyak, juga memperbanyak baginya perak dan emas yang dipakai mereka untuk menyembah Baal. Oleh sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada musimnya,
dan air anggurku pada masanya. Akan kurenggut bulu dombaku dan kain ramiku yang diberikan untuk menutupi auratnya. Sekarang aku akan menyingkapkan kejalangannya di hadapan mata para kekasihnya. Tiada seorang pun dapat melepaskan dia daripada tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, perayaannya, bulan barunya, hari sabatnya, dan segala hari rayanya. Akan kubinasakan pokok anggurnya dan pokok aranya yang disebutnya, inilah upah yang diberikan kepadaku oleh para kekasihku. Semua itu akan kubuat menjadi hutan, dan binatang liar akan memakannya habis. Aku akan membalas kepadanya hari-hari apabila dia membakar dupa untuk Baal. Dengan anting-anting dan permata, dia menghias diri lalu mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, sesungguhnya aku akan memujuk dia, membawa dia ke gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Dari sana akan kukurniakan kepadanya kebun-kebun anggurnya dan lembah Akor sebagai pintu pengharapan. Di sana dia akan menjawab seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu, Demikianlah firman Tuhan. engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Akan kujauhkan nama Baal daripada mulutnya, sehingga nama mereka tidak akan disebut-sebut lagi. Pada waktu itu, aku akan mengikat perjanjian bagi mereka dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan dengan binatang-binatang melata di bumi. Akan kutiadakan busur panah, pedang, dan peperangan dari negeri ini, dan akan kubaringkan mereka dengan aman. Aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku untuk selama-lamanya. Aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku dalam perbenaran dan keadilan, dalam kasih abadi dan rahmat. Ya, aku akan mempertunangkan engkau dengan diriku dalam kesetiaan, dan engkau akan mengenal Tuhan. Pada hari itu, aku akan menyambut baik permohonan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyambut baik permohonan langit, dan langit akan menyambut baik permohonan bumi. Bumi akan menyambut baik permohonan gandum, air anggur, dan minyak, dan semua itu akan menyambut baik permohonan Yizreel. Aku akan menyemainya bagi diriku di bumi, lalu aku akan mengasihani Loh Ruhama. Aku pun akan berfirman kepada Loh Ami, engkaulah umatku, dan dia akan berkata, sememangnya engkaulah Allahku. Hosea bab 3. Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, tunjukkanlah cintamu kepada seorang perempuan yang berzina, dan juga dicintai lelaki lain sama seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sungguh pun mereka berpaling kepada tuhan-tuhan lain, dan menyukai kuih-kuih kismis. maka aku menebus perempuan itu bagiku dengan harga 15 shikal perak dan 1,5 homer barli. Kataku kepadanya, berhari-hari lamanya hendaklah engkau bersama-samaku. Engkau tidak boleh melacur dan tidak boleh menjadi milik orang lain. Maka aku pun tidak akan mendekati engkau. sesungguhnya orang Israel akan hidup beberapa lamanya tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa korban sembelihan, tanpa tiang berhala, dan tanpa baju efod ataupun terafim. Setelah itu, orang Israel akan kembali dan mencari hadirat Tuhan, Allah mereka, serta Daud, raja mereka. Pada hari-hari terakhir, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan restunya. Hosea bab 4. Dengarlah firman Tuhan, wahai orang Israel, karena Tuhan ada sungutan tentang penduduk negeri ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih,
malah juga tidak ada pengetahuan akan Allah di negeri ini. Yang ada hanyalah mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri dan berzina. Mereka langsung tidak mengendahkan segala larangan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Oleh sebab itu, negeri ini berkabung, seluruh penghuninya merana, termasuklah segala mergas tua di padang dan burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut pun lenyap. Namun begitu, jangan ada seorang pun yang berani membantah, jangan seorang pun berani mengherdik, kerana bangsamu itu seperti orang yang berbantah-bantah dengan imam. Engkau tersandung pada siang hari, dan nabi pun tersandung bersama-samamu pada malam hari. Aku akan membinasakan Israel, ibumu. Umatku binasa kerana kurang ilmu pengetahuan. Kerana sedemikian engkau menolak ilmu pengetahuan, maka aku pun menolak engkau menjadi imam bagiku. Kerana engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Semakin ramai imam itu, semakin bertambah-tambah dosa mereka terhadap aku. Oleh sebab itu, aku akan mengubah kemuliaan mereka menjadi kehinaan. Mereka mendapat rezeki daripada berdosanya umatku, lantas mereka mengharapkan umatku terus dalam kemungkaran. Maka akan terjadi, sebagaimana nasib umat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum mereka kerana perilaku mereka, dan membalas mereka menurut perbuatan mereka. Mereka akan makan tetapi tidak kenyang. Mereka akan berzina tetapi tidak menjadi semakin ramai, kerana mereka telah meninggalkan Tuhan dan menduakannya dengan menyembah tuhan-tuhan lain. Persundalan, air anggur, dan air anggur baru menghilangkan akal. Umatku meminta petunjuk daripada berhala kayu dan mendapat pernyataan daripada tongkat faal. Mereka disesatkan oleh roh kekufuran dan berbuat kemungkaran dengan menyeleweng daripada Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di atas puncak-puncak gunung, membakar dupa di atas bukit-bukit, di bawah pokok ok, pokok hawar, dan pokok rimbun, kerana naungannya baik. Maka para anak perempuanmu melacur, dan para menantu perempuanmu berzina. Aku tidak akan menghukum para anak perempuanmu apabila mereka melacur, atau para menantu perempuanmu apabila mereka berzina, kerana kaum lelaki sendiri pergi menyisih untuk bergaul dengan pelacur, dan mempersembahkan korban bersama dengan para pelacur kuil. Maka bangsa yang tidak berpengertian itu akan mengalami kemusnahan. Kalaupun engkau berlaku kufur, wahai Israel, jangan sampai Yehuda turut bersalah. Jangan pula datang ke Gilgal, jangan naik ke Bet Awen, dan jangan bersumpah demi Tuhan yang hidup. Israel keras kepala seperti lembu yang ketegar. Masakan sekarang Tuhan menggembala mereka seperti domba di padang yang luas. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Minuman keras mereka habis, mereka terus-menerus berzina. Para penguasanya sangat menyukai keaiban. Angin membungkus mereka dengan sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat aib bahana korban-korban yang dipersembahkan mereka kepada berhala itu. Hosea bab 5. Dengarlah ini, wahai para imam, berikanlah perhatian, wahai keturunan kaum Israel. Pasanglah telingamu, wahai keluarga raja, kerana hukuman itu ditujukan kepadamu. Kamu telah menjadi perangkap di Mizpah dan jaring yang terbentang di atas gunung Tabor. Para pemberontak itu semakin jauh terbenam dalam kehinaan, maka aku akan mengazab mereka semua. Aku mengenal Efraim, dan Israel tidak tersembunyi daripadaku. Sekarang ini engkau telah bertindak kufur, wahai Efraim, dan Israel telah mencemarkan dirinya.
Segala kemungkaran mereka tidak mengizinkan mereka kembali kepada Allah mereka, kerana roh kekufuran ada dalam diri mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Keangkuhan Israel menjadi saksi terhadap diri sendiri. Israel dan Efraim akan tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Yehuda pun akan tersandung bersama-sama mereka. Mereka akan pergi mencari hadirat Tuhan dengan membawa seluruh kawanan haiwan ternakan mereka. Namun demikian, mereka tidak akan menjumpai Dia. Dia telah menarik diri daripada mereka. Mereka berlaku khianat terhadap Tuhan, kerana mereka melahirkan anak yang haram. Sekarang, perayaan bulan baru akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Ramah. Teriakkanlah tanda bahaya di Bet Awen. Engkau diburu, wahai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Dalam kalangan suku Israel, aku memberitahukan apa yang pasti. Para pembesar Yehuda seperti kalangan yang memindahkan batas tanah. Aku akan mencurahkan murkaku atas mereka seperti air. Efraim tertindas, hancur dihukum, kerana kuat azamnya untuk mengikuti perintah manusia. Aku akan seperti gegat bagi Efraim, seperti kelapukan yang menimpa keturunan kaum Yehuda. Apabila Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat lukanya, pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Jareb yang suka bertengkar. Tetapi dia tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat mengubati lukamu. Aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi keturunan kaum Yehuda. Aku sendiri akan mencabik-cabik mereka lalu pergi. Aku akan melarikan mangsa tanpa ada yang dapat melepaskannya. Aku akan kembali ke tempatku, sehingga mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka itu, masing-masing akan bersungguh-sungguh mencari hadiratku. Hosea bab 6. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dia telah mencabik-cabik kita, tetapi Dia juga akan menyembuhkan kita. Dia mencederakan kita, tetapi Dia juga akan membalut kita. Setelah 2 hari, Dia akan menghidupkan kita. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, sehingga kita dapat hidup di hadirat-Nya. Marilah kita mengenal Tuhan. Mari kita berusaha keras demi mengenal Dia. Sepastinya fajar, Dia akan menyatakan diri-Nya dan datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang membasahi bumi. Apakah yang harus kulakukan terhadapmu, wahai Efraim? Apa yang harus kulakukan terhadapmu, wahai Yehuda? Kasih setiamu seperti awan pagi, seperti embun yang menghilang awal-awal pagi lagi. Oleh sebab itu, aku telah mencencang mereka dengan perantaraan para nabi. Telah kuambil nyawa mereka dengan firmanku sendiri. Hukuman atasmu memancar seperti cahaya yang terang. Sesungguhnya, aku menghendaki kasih setia, bukan korban sembelihan, dan pengetahuan tentang Allah, dan bukan korban bakaran. Tetapi mereka melanggar perjanjian seperti Adam. Di sana mereka berkhianat terhadap aku. Gilead, kota para pelaku kejahatan, penuh dengan jejak darah. Sebagaimana gerombolan menghendap untuk menyerang orang, demikianlah perkumpulan imam. Mereka membunuh di jalan menuju Sikem, bahkan mereka berperangai jahat. Dalam kalangan keturunan kaum Israel, telah kulihat hal yang mengerikan. Di situ terdapat pelacuran Efraim. Israel telah menodai dirinya. Juga bagimu, wahai Yehuda, telah ditentukan suatu penuaian ketika aku hendak memulihkan keadaan umatku. Hosea bab 7. Apabila aku hendak menyembuhkan Israel, tersingkaplah ketidakadilan Efraim dan kejahatan Samaria. Mereka melakukan penipuan,
pencuri masuk ke dalam, gerombolan penjahat menjarah di luar. Tidak terfikir dalam hati mereka bahwa aku ingat akan segala kejahatan mereka. Sekarang mereka terkepung oleh segala perbuatan mereka sendiri. Kesemuanya ada di hadapanku. Mereka menyeronokkan raja dengan kejahatan mereka dan para pembesar dengan pembohongan mereka. Mereka semua penzina, seperti ketuhar yang dinyalakan oleh pembuat roti. Dia hanya berhenti membesarkan api dari permulaan adunan, diuli sehingga siap diadunkan raginya. Pada hari perayaan raja kita, para pembesar menyusahkan diri dengan mabuk air anggur, manakala raja bersepakat dengan para pencemuh. Mereka datang menghadap raja dengan hati seperti ketuhar, sementara mereka menyiapkan serang hendap. Amarah pembuat roti membara sepanjang malam, lalu pada pagi hari dia membakar seperti api yang menyala-nyala. Panaslah mereka semua sebagaimana ketuhar. Mereka memakan habis para hakim mereka. Tumpas sudah ke semua raja mereka. Tidak ada orang dalam kalangan mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan diri dengan bangsa-bangsa. Dia menjadi bak roti bundar yang tidak dibalikkan. Kekuatannya dimakan habis oleh orang asing, tetapi dia tidak menyadarinya. Ya, rambut putih bertaburan di kepalanya, tetapi dia tidak menyadarinya. Biarpun keangkuhan Israel menjadi saksi terhadap diri sendiri, tetapi mereka tidak kembali kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak juga mereka mencari hadirat-Nya, walaupun berlakunya semua itu. Jadilah Efraim seperti burung merpati yang betul bendul dan tidak berakal. Sebentar mereka memanggil Mesir, sebentar mereka pergi ke Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Akan kujatuhkan mereka seperti burung di udara. Akan kumarahi mereka dengan keras menurut maklumat yang telah diberikan kepada perhimpunan mereka. Malanglah mereka, kerana mereka melarikan diri daripada aku. Binasalah mereka, kerana mereka memberontak terhadap aku. Aku hendak menebus mereka, tetapi mereka berkata dusta kepadaku. Mereka tidak berseru kepadaku dari dalam hati, melainkan meraung-raung di atas tempat tidur mereka. Mereka berkumpul untuk memohonkan gandum dan air anggur, tetapi mereka menjauh daripada aku. Sungguh pun aku telah melatih dan menguatkan mereka. Mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka tidak berbalik kepada Yang Maha Tinggi. Mereka seperti busur panah yang rosak. Para pembesar mereka akan tewas oleh pedang kerana lidah mereka yang garang. Demikianlah mereka akan dipersendahkan di tanah Mesir. Hosea bab 8. Bersiaplah untuk meniup sangkakala. Ada serangan seperti Raja Wali atas bait Tuhan, kerana bangsa itu telah melanggar perjanjianku dan menderhaka terhadap hukumku. Mereka akan berseru kepadaku, Ya Allahku, kami orang Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak dengan angkuh hal-hal yang baik. Musuh akan mengejar dia. Mereka mengangkat raja-raja, tetapi tanpa restuku. Mereka mengangkat para pembesar, tetapi tanpa persetujuanku. Daripada emas dan perak mereka membuat berhala-berhala untuk diri mereka, sehingga mereka dilenyapkan. Patung anak lembumu telah dibuang, wahai Samaria. Murkaku menyala-nyala terhadap mereka itu. Sampai bilakah mereka tidak dapat disucikan? Patung itu berasal dari Israel. Itu dibuat oleh tukang, bukan oleh Allah. Patung anak lembu Samaria itu akan menjadi sekadar kepingan serpihan. Kerana angin yang disemai mereka, maka puting beliung kelak dituai. Tiada batang gandum yang menerbitkan bulir, maka tiada tunas yang menghasilkan tepung. Kalaupun ada penghasilan, ia akan ditelan orang asing. Israel ditelan,
Sekarang mereka berada di antara bangsa, seperti wadah yang tidak diingini orang. Mereka telah pergi ke Asyur seperti keldai liar mengembara sendirian. Efraim mengupah pelacur untuk menjadi kekasih. Sekalipun mereka mengupah sekutu daripada kalangan bangsa, sekarang aku akan mengumpulkan mereka. Mereka akan semakin susut di bawah tekanan raja serta para pembesar itu. Lantaran Efraim terus memperbanyak bilangan mazbah berhala sehingga berdosa. Mazbah-mazbah itu telah menjadikan mereka berdosa. Biarpun aku menuliskan baginya banyak pengajaran hukumku, tetapi semua itu dianggap hal yang aneh. Mengenai korban sembelihan yang dibawa mereka kepadaku, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Dia akan mengingat kesalahan mereka dan membalas dosa mereka. Mereka akan kembali ke Mesir. Israel telah melupakan penciptanya dan membangunkan istana-istana. Yehuda memperbanyak kota berkubu, tetapi aku akan menunjukkan api ke kota-kotanya yang akan memakan hangus puri-purinya. Hosea bab 9. Jangan bersukacita, wahai Israel. Jangan bergembira seperti bangsa-bangsa lain atas sebab kekufuran engkau telah meninggalkan Allahmu. Engkau menyukai upah pelacuran di segala tempat pembantingan gandum. Tempat pembantingan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Air anggur baru pun akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tinggal di negeri Tuhan, tetapi Efraim akan kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan yang najis. Mereka tidak akan mencurahkan persembahan minuman air anggur kepada Tuhan. Korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan Dia. Roti mereka seperti roti kalangan yang berkabung. Semua yang memakannya akan bernajis. Roti mereka itu untuk diri mereka sendiri, dan tidak akan masuk ke dalam bait Tuhan. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari perayaan bagi Tuhan? Sekalipun mereka pergi menghindari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Barang-barang perak mereka yang berharga akan ditutupi jelatang. Onak duri akan tumbuh di kemah-kemah mereka. Hari-hari penghukuman telah tiba. Hari-hari pembalasan telah tiba. Israel akan menyadarinya. Nabi dianggap orang bodoh. Orang yang diilhami roh dianggap orang gila. Karena begitu besarnya kesalahanmu dan hebatnya permusuhan itu. Nabi bersama-sama Allahku ialah penjaga Efraim, tetapi jerat pemikat burung ada di segala jalannya. Permusuhan ada di bait Allahnya. Mereka begitu dalam di kancah kehinaan, seperti pada hari-hari Gibeah. Allah akan mengingat kesalahan mereka dan akan membalas dosa-dosa mereka. Dahulu kudapati Israel seperti buah anggur di gurun. Kulihat nenek moyangmu seperti buah pertama pokok ara pada permulaan musim. Akan tetapi, mereka pergi kepada Baal Peor dan membaktikan diri kepada berhala yang aib, sehingga mereka jadi menjijikkan seperti apa yang dicintai mereka itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, sehingga tidak ada orang yang melahirkan, yang hamil, atau yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anak mereka, akan kugugurkan mereka sehingga tidak ada manusia lagi. Ya, malanglah mereka apabila aku menjauhi mereka. Kulihat Efraim seperti tirus, tertanam di tempat yang menyenangkan. Tetapi Efraim akan membawa anak-anaknya kepada si pembunuh. Kurniakanlah kepada mereka, ya Tuhan, apa yang akan kau kurniakan. Kurniakanlah kepada mereka rahim yang keguguran anak dan wadada yang kering. Segala kejahatan mereka memang sudah ada di Gilgal. Di sanalah aku mulai membenci mereka.
Kerana kekejaman segala perbuatan mereka, akan kuhalau mereka dari baitku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pembesar mereka pemberontak. Efraim dipalu, akarnya mengering, mereka tidak berbuah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, akan kumatikan buah kandungan yang dikasihi mereka itu. Allahku akan membuang mereka, kerana mereka tidak mematuhi Dia. Mereka akan menjadi pengembara di antara bangsa. Hosea bab 10. Israel bagaikan pokok anggur yang subur, yang menghasilkan buah. Semakin banyak buahnya, semakin banyak pula dibuatnya mazbah berhala. Semakin maju negerinya, semakin indah pula dibuatnya tiang-tiang berhala. Hati mereka licik, dan sekarang mereka harus menanggung kesalahan mereka. Tuhan akan menghancurkan mazbah-mazbah berhala mereka, dan memusnahkan tiang-tiang berhala mereka. Kemudian mereka akan berkata, Kita tidak punya raja lagi, kerana kita tidak takut kepada Tuhan. Kalaupun kita punya raja, apa yang dapat dilakukannya bagi kita? mereka membuat janji-janji, bersumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga hukuman tumbuh seperti pokok beracun di alur-alur ladang. Penduduk Samaria ketakutan kerana patung anak lembu di Bet Awen. Umatnya akan berkabung karenanya. Begitu pula para imam penyembah berhala yang tadinya bergembira karenanya, sebab kemuliaannya telah hilang. Patung itu akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan bagi Raja Agung itu. Efraim akan mendapat malu, Israel akan malu kerana rancangannya sendiri. Tentang Samaria, rajanya akan dibinasakan seperti ranting di permukaan air. Bukit-bukit pemujaan Awen, yaitu dosa Israel, akan dimusnahkan. Duri dan onak akan tumbuh di atas mazbah-mazbah berhala mereka. Lalu, mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Timbuslah kami, dan kepada bukit-bukit, timpalah kami. Sejak hari-hari Gibea, engkau telah berdosa, wahai Israel. Di sana mereka tetap berdiri. Namun demikian, bukankah peperangan melawan orang zalim akan menimpa mereka di Gibea? Apabila aku mahu, aku akan memarahi mereka dengan keras. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan untuk melawan mereka apabila mereka diikat kerana dua kesalahan mereka. Efraim anak lembu terlatih yang suka mengirik, tetapi aku telah membebani tengkuknya yang elok. Aku akan membuat Efraim ditunggangi. Yehuda harus membajak. Bani Yakub harus menyisir tanah bagi dirinya sendiri. Semailah bagimu perbenaran, tuailah kasih abadi. Bajaklah tanahmu yang kosong, kerana sudah waktunya mencari hadirat Tuhan, hingga Dia datang dan menghujani kamu dengan perbenaran. Kamu telah membajak kefasikan, kamu telah menuai kejahatan, kamu telah memakan buah dusta, kerana kamu terlalu yakin akan jalanmu sendiri dan kesatriamu yang amat ramai itu. Maka keributan akan timbul dalam kalangan bangsamu. Segala kubumu akan dimusnahkan, seperti Bet Arbel dimusnahkan oleh Salman pada hari peperangan. Ibu beserta anak-anak dihempaskan. Demikianlah yang akan dilakukan terhadapmu, wahai Betel, kerana kejahatanmu yang sangat besar. Pada waktu fajar, Raja Israel akan dibinasakan sama sekali. Hosea bab 11. Apabila Israel masih kecil, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku. Semakin kupanggil, semakin jauh mereka pergi. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar dupa kepada patung-patung ukiran. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan yang mendukung dia. Mereka tidak menyadari akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan pertalian manusia
yaitu dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk daripada rahang mereka. Aku berpaling untuk memberi mereka makan. Mereka tidak akan kembali ke tanah Mesir, tetapi orang Asyur akan menjadi raja mereka, kerana mereka enggan bertaubat agar kembali kepadaku. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan segala palang pintu mereka, dan memakan habis mereka kerana bahana segala rancangan mereka sendiri. Umatku berazam untuk menjauhkan diri daripadaku. Sekalipun mereka dipanggil menghadap Yang Maha Tinggi, tiada seorang pun mahu meninggikan dia. Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau, wahai Efraim, menyerahkan engkau, wahai Israel? Bagaimana mungkin aku membiarkan engkau seperti Adma, menjadikan engkau seperti Zeboim? Hatiku begitu bergejolak, lantas terus tercetuslah belas kasihanku. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Aku tidak akan membinasakan Efraim semula, kerana aku Allah, bukan manusia, yang maha suci, yang ada di tengah-tengah kamu. Aku tidak akan datang dengan murka. Mereka akan berjalan mengikuti Tuhan, yang akan mengaum seperti singa. Sesungguhnya, dia akan mengaum, dan para anak itu akan datang dengan gementar dari sebelah barat. Dengan gementar, mereka akan datang seperti burung dari Mesir, seperti burung merpati dari tanah Asyur. Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Efraim mengelilingi aku dengan dusta. Keturunan kaum Israel pula mengelilingiku dengan tipu daya. Yehuda masih memberontak terhadap Allah, terhadap Yang Maha Suci yang setia. Hosea bab 12. Efraim menjadikan angin makanannya dan mengejar angin timur sepanjang hari. Mereka melipat gandakan kebohongan dan kemusnahan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak ke Mesir. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Dia akan menghukum Bani Yakub setimpal dengan perilaku mereka, dan membalas mereka selaras dengan segala perbuatan mereka. Semasa di dalam kandungan, Yakub memegang tumit saudaranya, dan dalam keperkasaannya dia bergelut dengan Allah. Dia bergelut dengan malaikat dan menang. Lalu dia menangis dan memohon belas kasihannya. Dia bertemu dengan dia di Betel, dan di sanalah dia berfirman kepada kita, Tuhan, Allah alam semesta. Tuhan, itulah namanya. Engkau harus kembali kepada Allahmu, berpegang teguhlah pada kasih dan keadilan, dan sentiasa tunggulah Allahmu. Dia seorang pedagang. Di tangannya ada neraca tipu daya. Dia suka menindas. Efraim berkata, Sungguh, aku telah menjadi kaya. Aku telah memperoleh harta. Dalam segala jeri lelahku, tidak akan didapati padaku kesalahan yang disebut dosa. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Aku akan membuat kamu tinggal di dalam kemah lagi, seperti pada hari perayaan yang ditetapkan. Aku berfirman kepada para nabi, memberi mereka banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi itu kugunakan ibarat. jika ada kejahatan di Gilead, maka kesemuanya pasti menjadi sia-sia. Di Gilgal, mereka mengorbankan lembu-lembu jantan, maka mazbah-mazbah berhala mereka pun menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke daerah Aram. Di sana, Israel menghambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, dia menjadi gembala. Lalu dengan perantaraan seorang nabi, Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Dengan perantaraan seorang nabi, dia terpelihara. Efraim telah membangkitkan murkanya secara getir. Sebab itu, Tuhannya akan menanggungkan darahnya
atas dirinya sendiri dan memberikan balasan terhadap perbuatan celanya. Hosea bab 13. Apabila Efraim berbicara, orang gementar, dia mulia di Israel. Akan tetapi, dia bersalah karena menyembah Baal, dan dia pun mati. Mereka kini lebih banyak lagi berbuat dosa. Mereka membuat patung tuangan daripada perak, yaitu berhala-berhala menurut pemahaman mereka sendiri. Semuanya semata-mata hasil buatan tukang. Tentang semua itu, mereka berkata, Orang yang mempersembahkan korban harus mencium patung anak lembu ini. oleh sebab itu, mereka akan seperti kabus pagi hari, dan seperti embun yang hilang pada awal pagi lagi, seperti sekam yang diterbangkan badai dari tempat pembantingan, dan seperti asap yang keluar dari tingkap lalu lenyap. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir lagi. Engkau tidak mengenal Tuhan kecuali aku. Tidak ada penyelamat selain aku. Akulah yang mengenal engkau di gurun, di tanah yang amat gersang. Setelah merumput, mereka kenyang. Setelah kenyang, mereka bangga diri. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku akan menjadi seperti seekor singa bagi mereka. Seperti harimau bintang, aku mengintai di tepi jalan. Kujumpai mereka seperti beruang yang kehilangan anak, dan kukoyak-koyak selaput jantung mereka. Di sana akan kuterkam mereka seperti singa, seperti binatang liar akan kucabik mereka. Memang ini pembinasaan engkau, wahai Israel, kerana engkau melawan aku, melawan sumber pertolonganmu. Di manakah rajamu sekarang, supaya dia menyelamatkan engkau di segala kotamu? Di manakah para pemerintah engkau yang tentang mereka kau katakan, berikanlah kepadaku raja dan para pembesar? Aku telah memberikan kepadamu seorang raja dalam murkaku, dan aku telah melenyapkan dia dalam amarahku. Kesalahan Efraim telah ditentukan, balasannya disimpan untuk masa nanti. Rasa sakit wanita yang bersalin kelak menimpa dia, tetapi dia bukan anak yang bijak. Apabila waktunya tiba, dia tidak juga muncul daripada rahim. Adakah aku harus menebus mereka daripada kuasa alam barzak? Adakah aku akan melepaskan mereka daripada maut? Wahai maut, di manakah wabak penyakitmu? Wahai alam barzak, di manakah seksa pembinasaanmu? Belas kasihan akan tersembunyi daripada mataku. Sekalipun dia berbuah dalam kalangan saudaranya, angin timur, yaitu angin daripada Tuhan, akan datang, naik dari gurun. Pancuran airnya akan kering dan mata airnya akan tandus. Angin itu akan menjarah perbendaharaan segala barangnya yang indah. Samaria akan menanggung kesalahannya kerana dia telah menderhaka terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi mereka akan dihempaskan, dan perut kaum perempuan mereka yang mengandung akan dirobekkan. Hosea bab 14. Kembalilah, wahai Israel, kepada Tuhan, Allahmu, karena engkau telah tersandung akibat kesalahanmu. Bawalah kata-kata penyesalan berserta kamu, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, Ampunkanlah segala kesalahan kami, dan terimalah apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pujian seperti korban lembu jantan. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mahu menunggang kuda, dan tidak akan lagi berkata, Ya Allah kami, kepada hasil buatan tangan kami, kerana dalam Engkaulah anak yatim mendapat rahmat. Aku akan menyembuhkan mereka daripada kemurtadan mereka. Aku akan mencintai mereka dengan sukarela, kerana murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Dia akan berbunga seperti bunga bakung,
dan menjulurkan akar-akarnya seperti pokok aras Lebanon. Cabang-cabangnya akan menyebar, keelokannya akan seperti pokok zaitun, dan keharumannya seperti Lebanon. Mereka yang duduk di bawah naungannya akan tumbuh kembali seperti gandum. Mereka akan berbunga seperti pokok anggur, kemasyurannya seperti air anggur Lebanon. Efraim, apakah lagi urusanku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku seperti pokok sanubar yang hijau. Daripadaku kau dapatkan buahmu. Siapakah yang bijak? Dia akan mengerti hal-hal ini. Siapakah yang berpengertian? Dia akan mengetahuinya. Jalan Tuhan itu lurus, dan orang benar akan menempuhnya. Tetapi orang derhaka akan jatuh di situ.